Kita intro dulu. Tahun lepas, Mahfuz menang saman. Tahun ini, Sanusi menang saman. Tolak campur. Apa yang dimenangi oleh Sanusi lebih banyak berbanding dengan apa yang telah dimenangi oleh Mahfuz Omar. Sekarang apa cerita? Todo peinado porque no me dio tiempo nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Assalamualaikum warahmatullahi. Pada hari ini, 31 Januari 2024, Mahkamah telah memutuskan betapa Datuk Mahfuz Omar, iaitu mantan Ahli Parlimen Pokok Sena, telah didapati memfitnah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor berhubung isu pembelian Toyota Velfire yang telah dikemukakan pada tahun 2020. Ambil kau, kes ni 4 tahun tau. Lama gila punya kes ni. Dan Mahfuz telah diarahkan oleh Mahkamah untuk membayar sejumlah RM250,000 sebagai bentuk ganti rugi. Kita backstory sedikit tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pada tahun 2020, Mahfuz telah menerbitkan satu hantaran dekat Facebook beliau yang antara lain telah menuduh Sanusi Mat Noor telah menggunakan duit agensi Kerajaan Negeri Kedah, dalam kes ini LADA, untuk membeli sebuah Toyota Velfire kegunaan beliau. Di mana perkara ini telah dinafikan oleh Sanusi sekeras-kerasnya dan beliau telah memulakan prosiding mahkamah ke atas Mahfuz Omar atas tuduhan memfitnah beliau. Tetapi dalam perjalanan perbicaraan kes Sanusi sama Mahfuz ini, Mahfuz pula tiba-tiba saman Sanusi. Berhubung satu hantaran Facebook oleh Sanusi pula yang telah mengaitkan Mahfuz dengan sekumpulan manusia yang melakukan demo membantah penutupan spot soto dekat Pokok Sena Kedah, di mana Mahfuz mengatakan bahawa Sanusi telah mencemarkan nama beliau apabila telah mengaitkan beliau sebagai konon-kononnya ketua sekumpulan rakyat yang telah membantah penutupan spot soto tersebut. Dan perbicaraan tersebut telah pun selesai pada 2 April 2023 dengan Sanusi Mat Noor telah diarahkan untuk membayar sejumlah RM120,000 dalam bentuk ganti rugi kepada Mahfuz Omar. Memetik kenyataan hakim pada ketika itu, hakim dok kata jumlah RM120,000 ini merupakan jumlah yang tertinggi pernah dikeluarkan oleh beliau, sebab sekarang ini nak lepas RM100,000 pun payah. Itu kata hakim lah. Jadi bila Sanusi kalah saman dengan Mahfuz ini, maka bertempiaranlah anak-anak papa dok kutuk Sanusi. Kata Sanusi ini memfitnah dan sebagainya. Kaki fitnah, kaki tipu, habis kalah saman, kena bayar saman, macam-macam lagi pilihan yang telah diberikan kepada Sanusi Mat Noor. Tetapi pada hari ini tuan-tuan sekalian, akhirnya selepas perbicaraan selama 4 tahun, Mahkamah telah memutuskan Sanusi telah menang sama fitnah ke atas Mahfuz Omar berhubung isu pembelian Toyota Velfire tersebut, di mana Mahfuz telah diarahkan oleh Mahkamah antara lain untuk membayar sejumlah RM200,000 dalam bentuk ganti rugi am, sejumlah RM30,000 dalam bentuk ganti rugi teladan, dan juga sejumlah RM20,000 dalam bentuk kos. Dan selain daripada itu juga, Mahfuz telah diarahkan oleh Mahkamah untuk menerbitkan kenyataan permohonan maaf dekat sosial media milik beliau dalam tempoh 14 hari. Gagal melakukan demikian, maka Mahfuz akan dikenakan hukuman yang jauh lebih berat. Dekat sini tuan-tuan dan puan sekalian, kita hendak komenlah beberapa perkara. Yang pertamanya, kita nak tahu juga apa kata anak-anak papa. Sebab ketika Sanusi kalah saman dengan Mahfuz, bukan main mereka tuduh Sanusi itu memfitnah dan sebagainya. Tetapi sekarang ini Sanusi telah menang saman ke atas Mahfuz dengan jumlah yang jauh lebih banyak. Jadi apa pula kata anak-anak papa selepas ini? Emotional damage. Yang keduanya tuan-tuan sekalian, sekali lagi kita cerita pasal jumlah yang telah dimenangi oleh Mahfuz dan juga oleh Sanusi. Sanusi telah menang RM250,000, Mahfuz menang RM120,000. Jadi secara asasnya Mahfuz berhutang dengan Sanusi RM130,000. Selamat mencari duit ya Mahfuz. Dan yang terakhirnya tuan-tuan sekalian, di sini kita dapat lihat betapa politik negara kita ini memang cacah merbah sebenarnya. Saman sana, saman sini, fitnah sana, fitnah sini, dan macam-macam lagi. Dan benda ini sebenarnya satu benda yang kurang sihat kepada masyarakat kalau ikutkan. Sebab macam Sanusi Mat Noor, beliau merupakan Menteri Besar Kedah, dan seharusnya beliau ini fokus untuk menjalankan tugas sebagai Menteri Besar tanpa diganggu-gugat dengan sama-sama fitnah seperti ini. Tetapi itulah dia tuan-tuan sekalian, kadang-kadang dalam politik ini kita memang gairah untuk menyatakan sesuatu perkara tanpa kita fact check terlebih dahulu. Saya tak nak cakap orang lain, kadang-kadang saya pun terlibat juga, kadang-kadang saya pun terlepas cakap juga tanpa fact check dengan betul-betul. Cuma dalam video-video saya ni memang saya kena berhati-hati lah, sebab kerajaan Perpaduan Madani ini adalah kerajaan yang cepat koyak. Salah cakap sikit, polis dah call saya. Salah sebut sikit, mahkamah datang hantar LOD. Tetapi tuan-tuan sekalian, dalam masa yang sama, saya mengharapkan sangat-sangat agar perkara-perkara ini dapat menjadi pengajaran buat kita semua agar berhati-hati dalam mengemukakan apa sahaja kenyataan. Memang kalau boleh kita tak sabar-sabar hendak hentam kita punya musuh
musuh politik. Nampak satu isu, pam, hentam kau tak cukup tanah. Tetapi kadang-kadang, kerana kegairahan kita hendak menghentam itu, menyebabkan kita kadang-kadang terlupa nak buat sedikit fact check dan akhirnya ianya akan memakan diri kita. Tetapi dalam masa yang sama juga tuan-tuan sekalian, ada bagusnya juga benda-benda macam ni. Sebab ini akan mengelakkan sesiapa saja mudah-mudah untuk melakukan fitnah dan sebagainya. Menyebut tentang fitnah ini tuan-tuan sekalian, saya masih lagi menunggu perbicaraan kes saman Tok Dr. Mahathir ke atas Datuk Seri Anwar Ibrahim berjumlah 150 juta. Ambil kau 150 juta tu banyak gila. Dan saya juga menanti sebarang tindakan mahkamah ke atas Datuk Seri Anwar Ibrahim atas beberapa kenyataan beliau yang memang kita tahu blatantly memfitnah Perikatan Nasional. Sebagai contoh, memfitnah Muhyiddin Sakau 600 bilion lah, memfitnah PN terima dana judi dan sebagainya. Sekarang ini kita masih kita nampak benda-benda itu in progress sebenarnya. Cumanya kita tahu laporan polis telah pun dibuat dan kita harapkanlah siasatan yang tulus dan juga undang-undang dapat ditegakkan. Tetapi apa-apa pun, untuk menutup tirai video kita pada kali ini, saya ingin mengucapkan tahniah kepada Sanusi Manor kerana menang saman ke atas Mahfuz Omar, dan saya harapkan kedua-dua pihak dapat belajar sesuatu daripada semua ini. Tetapi itulah dia tuan-tuan sekalian, kita tahu kerajaan ini adalah kerajaan mereka, dan oleh kerana kerajaan ini adalah kerajaan mereka, mereka beranggapan semua agensi berada di bawah mereka, termasuklah institusi kehakiman. Sebab itulah kadang-kadang mereka ini seolah-olahnya macam bebas hendak menyebut apa sahaja mereka suka, termasuklah daripada menteri sampailah ke saitur-saitur bawahan seperti mak bedak dan sebagainya. Mungkin kena tunggu saman dahulu barulah mereka ini insaf agaknya, dan mungkin kalau saman pun tak lut, kita tunggulah seandainya kalau ada mana-mana pihak selain daripada saman dia pergi tanya soalan ini dekat orang yang memfitnah tersebut, baru ada akai. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?